Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan tunjuk demo kemahiran dan ujian fizikal di mana saya akan tunjukkan situasi yang dibenarkan dan juga tidak dibenarkan supaya tiada lagi yang keliru. Okey, jadi ujian ini akan dilakukan di luar gelanggang. Okey, saya tunjuk real contoh iaitu di luar gelanggang. Dan apa yang saya akan tunjukkan ini adalah 4 kemahiran dan 3 fizikal. Jadi prosedur pertama yang pelajar ataupun murid perlu buat adalah memperkenalkan diri. Okey, seperti yang cikgu boleh lihat, kita memilih Aina sebagai kita punya pembantulah untuk hari ini. Jadi prosedur pertama, beliau perlu memperkenalkan diri seperti begini. Nama saya Nur Aina Amani dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, daerah Pasir Budu, kod sekolah WEA 0230. Okey, itu adalah prosedur yang pertama sebelum memulakan ujian kemahiran. Okey, baik, saya akan teruskan dengan demo kemahiran, prosedur kemahiran yang perlu dilakukan ya. Saya akan tunjukkan bagaimana situasi dibenarkan dan juga tidak dibenarkan. Okey, sebelum itu prosedur pelaksanaan hanya sebiji bola yang dibenarkan. Mula dengan berdiri dengan jarak tidak kurang daripada 2 meter. Kalau kita lihat di situ, Aina berdiri tidak kurang daripada 2 meter, maksudnya lebih daripada 2 meter. Tinggi garisan seperti yang semua boleh lihat sudah saya tanda, iaitu 19 inci ataupun 48 cm. Okey. Juga di situ saya meletakkan bola bakul yang berukuran lebih kurang 11 inci lah ketinggian dia. Alright. Jadi ujian ini akan dilakukan selama 1 minit secara berterusan. Baik. Kemudian kalau kita lihat itu sahaja prosedur sebenarnya, sangat simple. Alright. Jadi situasi pertama yang dibenarkan semasa melakukan drop iaitu pukulan ke dinding dahulu. Okey nah. Alright, jadi Aina buat pukulan ke dinding dahulu, baru dia memukul ke pukul drop. Okey, jadi 2. So okey, jelas? Okey, situasi yang kedua iaitu melantunkan bola dulu, membaling ke atas dan bola tu lantun dan terus memukul ke dalam. Okey. Okey, kita lihat dia lantun dahulu ke bawah lantai, terus memukul dalam. Sekali lagi. Alright. Okey. Jadi itulah 2 situasi yang dibenarkan apabila melakukan pukulan drop. Okey, sekarang kita akan pergi ke pukulan yang tidak dibenarkan, iaitu memukul di dinding depan dan terus volley drop. Okey, silakan. Okey, kalau kita lihat bola itu tidak melantun ke bawah dahulu dan terus ambil. Jadi ini tidak dibenarkan. Alright, itu sebab tu dipanggil volley ya. Alright, okey, situasi kedua sama juga. Aina akan baling dan terus volley drop. Okey. Alright, okey. Okey, situasi ini juga tidak dibenarkan ya. Sebab itu adalah pukulan volley drop. Okey, jelas? Jadi itu adalah situasi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk kemahiran ujian drop. Alright. Alright, okey, saya teruskan dengan ujian kedua iaitu pukulan volley forehand. Jadi masa sama 1 minit, jarak kurang daripada 2 meter So Aina sudah berada lebih daripada 2 meter lah selepas garisan. Skor pukulan bola dengan ketinggian aras kepala. Okey, skor dikira selagi tidak jatuh bola. Boleh diteruskan dengan kiraan kosong sehingga masa tamat.
Okey, ambil skor yang terbaik. Jadi kiranya kalau sudah jatuh, perlu mula kembali dengan kosong. Maknanya selepas habis 1 minit, ambil skor yang terbaik. Kalau 2 kali jatuh, maknanya ada 2 skor. Jadi pilih skor yang terbaik. Alright, jadi situasi yang dibenarkan. Okey, so yang pertama, of course lah, tidak jatuh dan berada di paras kepala. Okey. Alright. Okey, baik, itu adalah satu contoh situasi yang dibenarkan. Yang kedua, yang saya cakap tadi, skor dikira semasa bola tidak jatuh. Kerana kadang-kadang bola di bawah paras kepala. Tapi skor tu tidak dikira tapi boleh diteruskan. Okey, kita ambil contoh. Okey. Alright. 4, 5. Alright. Okey, sekali lagi Ana. 1, 2, 3, 4. Tak kira. Okey, 5, 6, 7. Alright. Okey. Okey, so maknanya kalau semasa Aina tunjuk tadi, ditunjuk bola yang bawah. So bawah tu tidak dikira, tapi diteruskan sehingga 1 minit. Alright, faham? Okey, situasi yang tidak dibenarkan. Alright, apabila bola sudah jatuh, perlu bermula dengan kosong. 1, 2, 3. Okey, jadi boleh diteruskan lagi 1, 2, 3, 4 sehinggalah habis masa 1 minit. Jadi sudah sekali jatuh tadi, sebenarnya pilih skor yang terbaik di antara dua itu. Alright. Okey, yang kedua, bola bawah paras kepala. Okey, kita lihat. Biasa buat budak-budak biasa buat ni. Okey, so jadi gini tidak boleh Okey, situasi yang ketiga yang tidak dibenarkan iaitu melepasi garisan 2 meter. Okey, 1, 2. Okey. So jadi perlu stop. Okey, ataupun boleh teruskan tapi tidak boleh kira semasa kaki itu memijak ataupun sudah melebihi jarak 2 meter. Okey, itu adalah situasi yang saya boleh tunjuk, itu situasi yang dibenarkan dan juga situasi yang tidak dibenarkan untuk pukulan volley forehand. Alright. Okey, baik, kita teruskan dengan ujian ketiga kemahiran iaitu pukulan timbang bola. Okey, jadi dia dilakukan sama saja selama 1 minit, berdiri dengan satu kaki dalam kotak. Okey, dah saya dah kotak tu kita nampak 2 kali 2 kaki. Jadi memukul dengan ketinggian minimum aras kepala. Kalau kat bawah tak terimalah. Skor dikira selagi tidak jatuh. Boleh diteruskan dengan kiraan kosong sehingga masa tamat. Maknanya kalau dah jatuh boleh start balik, tapi dengan kiraan kosong, tapi sehinggalah masa habislah. Jadi skor terbaik diambil. Kalau 2 kali jatuh, pilih yang mana satulah skor yang terbaik. Alright, skor hanya dikira jika bola aras kepala. Walaupun bola tidak jatuh, pukulan bawah kepala tidak dikira. Tetapi boleh diteruskan. Kerana kadang-kadang bola aras kepala, lepas tu kadang-kadang bola bawah. Jadi yang bawah tu tak kira, tapi boleh teruskan juga. Kira yang aras kepala sahaja. Alright. Jadi situasi yang dibenarkan semasa ujian ini ialah skor dikira jika tidak jatuh dan berada di paras kepala dan juga berada dalam kotak lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, teruskan macam itulah. Okey, teruskan jangan kaki jangan jatuh lah. Maknanya dalam kotak tu satu kaki dan aras kepala. Situasi kedua, kadang-kadang bola rendah, bola tinggi, maknanya kira yang tinggi sahaja. Okey, Ana? 1, 2, 3, tak kira. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, nampak contoh tadi? Maknanya bila bola rendah aja tak kira. Tapi dia boleh teruskan sehingga masa tamat. Ambil skor yang ada, pukulan yang aras kepala saja. Okey. Kemudian situasi yang tidak dibenarkan semasa melakukan pukulan timbang bola, iaitu pertama,
kaki menyentuh garisan kotak ataupun keluar. Jadi bila sentuh kotak je, maknanya terus batal. Masuk kena mula balik dengan kosong. Alright. Okey, batal. So maknanya kena stop, kena buat balik kosong sehinggalah bermula dengan kosong sehinggalah masa tamat. Okey. Jadi situasi kedua iaitu semasa lakukan di dalam kotak tetapi kaki kedua jatuh. Okey, kita tengok maknanya kaki nombor 2 jatuh, maknanya stop, bermula dengan kosong balik. Alright, dan teruskan sehingga masa tamat. Pilih skor terbaik. Okey, jelas? Alright, okey, kita teruskan dengan ujian yang keempat ataupun ujian yang terakhir lah, iaitu pukulan drive dengan menggunakan 2 biji bola, hanya forehand sahaja. Alright, okay, akan dilakukan selama 1 minit dan tidak lebih daripada 3 meter. Okey, kalau kita lihat tidak lebih maknanya kalau pukulan drop tadi tidak kurang daripada 2 meter dengan kepulan volley. Yang untuk ujian pukulan drive 2 biji tidak lebih daripada 3 meter. Kalau lebih tu tak boleh lah, kena kurang. Okey, kena kurang ada garisan Aina tunjuk tu, tu garisan tu. So tidak boleh lebih pada situ. Okey, itulah tahap kesukaran dia lah. Alright. Jadi atlet perlu memukul 2 biji secara berterusan untuk mendapat satu mata. Okey. Jika bola ketiga tidak dapat diambil, hanya satu mata dikira. Okey, dan mata itu tidak ditolak. Maknanya dia boleh teruskan lah. Alright. Okey, jadi situasi yang dibenarkan untuk pukulan drive 2 biji bola. Okey, yang pertama iaitu saya cakap tadi perlu berada dalam kawasan tidak lebih daripada garisan yang belakang tu, yang Aina tu garisan belakang 3 meter. Kemudian perlu memukul 2 biji bola secara berterusan untuk satu mata. Okey. So maknanya jika bola yang ketiga tidak dapat diambil, kita hanya kira satu mata saja. Okey, sebab kita kena bundarkan, jangan ambil nombor ganjil. Alright. Okey, Aina, try. Alright. 1 2. Okey, jadi maknanya dipukul 5 kali tadi kan, tapi kita kira 2 sahaja. Alright. Okey. Jadi tapi mata tu akan dibawa ke depan. Maknanya Aina sudah ada 2 mata. Okey, sekarang ni situasi yang tidak dibenarkan iaitu melebihi 3 meter. Okey, alright. So maknanya bila pukul keluar sahaja ber 3 meter, maknanya perlu berhenti dan kembali kepada dua mata itulah, tak boleh teruskan. Alright. Jadi jika kita memukul 3 kali. Okey, Aina tunjuk sekali lagi. 3 kali. 3 kali. Okey, 1. Okey, 1 2. Okey, maknanya dipukul 3 kali kan? Maknanya kira 1 sajalah. Okey, bukannya kira tambah lagi 1 jadi 2 mata. Maknanya kalau pukul 3 kali cuma 1 mata. Pukul 5 kali, contoh 5 kali. 1 2 3. Alright. So yang ke-6 tak dapat. Maknanya 2 mata saja kita kira. Tapi mata tu ditambah, walaupun dah jatuh, mata tu tetap dikira carry forward lah orang kata untuk mata untuk tu Alright. Okey, jelas? Okey, Assalamualaikum. Jadi dan salam sejahtera. Jadi saya teruskan dengan ujian fizikal yang pertama. Okey, jadi saya akan tunjukkan prosedur dan juga situasi yang dibenarkan dan juga tidak dibenarkan. Alright. Jadi yang pertama, ujian ini dilakukan selama 1 minit. Jarak adalah 10 meter. Okey, nanti saya kena setiap atlet perlu menunjukkan jarak sebagai bukti keesahan jarak itulah nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Cuma saya nak terangkan dulu prosedur. Di dalam skor dikira setiap kali menyentuh garisan. Okey, nanti saya akan terangkan lebih details apakah situasi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan dulu jarak 10 meter yang akan dilakukan nanti. Okey, baik. Sekarang saya akan tunjukkan bukti keesahan jarak
10 meter So kena tunjuklah daripada kosong sehinggalah ke 10 meter lah. Okey, sekarang saya terus sehinggalah sampai ke garisan 10 meter. So jadi 8 meter tak cukup kan? So kita tambahlah. Untuk kali ni saya tambahlah sikit So jadi 10 meter. Jadi ini adalah bukti keabsahan sebelum bermulanya. Okey, jadi saya akan tunjukkan situasi yang dibenarkan untuk ujian shutter run. Okey. Yang pertama kena sentuhlah garisan. Alright. Skor hanya dikira jika tangan menyentuh garisan. Okey, jadi permulaan Aina akan sentuh garisan dahulu. Alright, Aina. Okey, go. Okey, kalau kita lihat dia menyentuh garisan. Setiap kali sentuh dikira satu mata. Alright. Okey, yang situasi kedua yang dibenarkan iaitu jika ada di antara tidak menyentuh garisan masih boleh teruskan sehingga masa tamat. Tapi skor tidak dikira. Kiranya ada yang sentuh, ada yang tak sentuh. Jadi yang tak sentuh tu tak dikira. Okey. Okey, sentuh. 1. Okey, tak sentuh, tak kira. Ini boleh teruskan. 2. Okey, kira. Sentuh dikira. 3. Alright. Okey, so jadi itulah situasi yang dibenarkan semasa melakukan shutter run. Alright, kita pergi kepada situasi yang tidak dibenarkan, iaitu menggunakan kaki. Okey, ready, go. Jadi dia hanya menggunakan kaki sahaja. Okey, kadang-kadang sentuh tangan, kadang-kadang kaki. Alright, jadi kalau kaki memang tidak dibenarkan. Hanya tangan saja dibenarkan untuk mendapatkan mata. Alright. Kedua iaitu tidak dibenarkan iaitu tidak menyentuh garisan. Okey. Tangan dia turun. Okey, 1. Tangan dia turun tapi dia tidak menyentuh garisan. Okey, so jadi tidak dikira. Okey, 2. Kalau sentuh garisan dengan tangan barulah baru dikira. Okey. Jadi itu adalah untuk ujian shutter run di mana situasi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan ujian fizikal yang kedua iaitu ujian split lunges. Jadi ujian ini dilakukan selama 1 minit dengan melompat ke atas dan dengan pantas menukar kedudukan kaki. So jadi kalau kat bawah kaki kanan, so bila dah lompat, kaki kiri pula di hadapan. Okey, jadi semasa mendarat, kedua-dua tangan perlu menyentuh lantai. Okey, so kedua-dua perlu sentuh. Jadi Aina akan tunjukkan situasi yang dibenarkan untuk ujian ni untuk mendapatkan mata. Alright, so yang pertama perlu membuat lompatan split lunges. Dan setiap kali kedua-dua tangan menyentuh lantai, mata dikira. Alright, kita lihat kedua-dua tangan menyentuh lantai. Jadi kita kiralah 3, 4. Alright, okey. Itu situasi yang pertama yang dibenarkan. Situasi kedua yang dibenarkan iaitu jika di antara tidak menyentuh lantai masih boleh teruskan. Okey. Sehingga masa tamat, tapi mata tidak akan dikira. Kalau tak sentuh, mata tidak dikira. Okey, Ana? Okey, sentuh. Ada tak sentuh, tak kira Okey, 2, tak sentuh. 3, tak sentuh. 4. Okey, jadi maknanya diteruskan. Cuma kira apabila dia menyentuh, kedua-dua tangan menyentuh lantai. Alright, okey. Kemudian situasi yang tidak dibenarkan. Okey. Yang situasi pertama apabila mendarat hanya satu tangan atau kedua-dua tidak menyentuh lantai. Okey. Jika berlaku mata tidak dikira tetapi boleh diteruskan. Okey, Aina, tunjuk. Okey. Alright, so satu tangan tidak dikira. Dua tangan tak sentuh pun tak kira. Okey, kita kira yang menyentuh sahaja. Alright. Okey. Jadi jelas situasi yang ditunjukkan tadi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk ujian split lunges. Okey, baik, kita teruskan dengan ujian ketiga iaitu tekan tubi. Jadi ujian ini dilakukan selama 1 minit. Perlu menyentuh botol air. Okey, dada perlu menyentuh botol air
badan perlu lurus, yang mananya pinggul tak boleh naik. Bagi perempuan boleh menggunakan lutut sebagai sokongan. Okey. Jadi Aina akan tunjukkan situasi yang dibenarkan. Okey, yang pertama, skor hanya dikira jika bahagian dada menyentuh botol. Alright. Okey, jadi menyentuh botol kita akan kira 2 3. Alright. Okey, situasi kedua yang dibenarkan, boleh berhenti dan skor boleh disambung sehingga masa tamat. Okey, maknanya dia buat push up, sentuh 2, lepas tu dia stop. Okey, dia teruskan. Okey, maknanya skor disambunglah sehingga masa tamat. Baik, kita teruskan situasi yang dibenarkan, iaitu perempuan boleh menggunakan lutut sebagai sokongan, tetapi badan dan pinggul perlu direndahkan serentak. Okey. Alright, kita lihat pinggul dia memang turun, so dia tak naik lah, bukan bahu saja. Okey, baik. Alright, okey, dah. So okey, kita teruskan dengan situasi yang tidak dibenarkan. Okey, badan turun. Yang pertama, badan turun tetapi dada tidak menyentuh botol. Jadi skor tidak akan dikira. Mix nampak mix. Okey, saya dikira 1 2. Tak kira, dia tak sentuh. 3 disentuh. Alright, jadi yang tak sentuh tu tak kira, tapi dia boleh teruskan. Alright, okey. Kedua, seluruh badan menyentuh lantai. Okey, maknanya okey, jatuh semua. Badan dia dengan kaki semua jatuh. Itu. Ni memang mudahlah. Kita buat je tu. Jadi perlu hanya dada saja menyentuh botol tu. Okey. So yang ketiga, push up perempuan pinggul tinggi. Okey, ini contoh dia. Okey, ini adalah situasi yang tidak dibenarkan. Okey, cuma dada saja. Tapi pinggul tu stay kat atas tinggi. Okey, jadi ini situasi yang tidak dibenarkan. Okey, jadi itu adalah 3 ujian fizikal, prosedur dan juga situasi yang dibenarkan dan juga tidak dibenarkan yang boleh saya dapat kongsi pada hari ini. Okey, ada beberapa perkara lah yang perlu diambil berat semasa melakukan ujian ni. Rakaman perlulah secara berterusan. Okey, maknanya kalau buat ujian kemahiran perlu berterusan termasuk rehat. Jadi saya kira tu dalam masa 7 minit sajalah untuk kemahiran tu. Okey. Sama juga dengan fizikal. 3 aktiviti fizikal tu kena buat berterusan termasuk rehat 3 minit tu. Jadi total dia 9 minit untuk fizikal. Jadi plus minus satu video yang akan dihantar ialah 18 minit. Okey, plus minus lah. Alright. Kedua, perlu angle yang jelas dan statik lah, seperti yang saya tunjuk ni. Memang jelas boleh nampak dengan satu angle saja. Boleh nampak semua ujian yang dilakukan. Okey, jadi ujian kemahiran tu boleh nampak semua. Tak perlu, nanti kita dah edit video, kita boleh adjust sikit lah sebab kita ada shutteran. Jadi memang statik saja, tak boleh bergerak-gerak, shaking, kena. Okey, sebab nanti kan pemeriksa nanti susah nak nampak nanti. Okey, pastikan statik. Alright, jangan satu angle saja. Alright, jadi itu key point yang penting lah semasa menghantar ataupun membuat video ujian ini. Okey, jadi sekian, terima kasih saya ucapkan kepada Aina dan juga Haji Apandi lah untuk membantu saya pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.